Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak kira voltage menggunakan teknik superposition. Okey, dalam contoh ni, kita nak kira voltage pada perintang 3 ohm. Jadi kalau kita nak kira menggunakan teknik superposition, kita perlu kira voltage pada perintang ini apabila kita onkan independent source satu persatu pada setiap masa. Okay, pada satu kiraan kita cuma satu independent source sahaja yang kita on. Okay, dan akhir sekali kita perlu jumlahkan nilai kesemua nilai voltage tersebut. Okey, dalam contoh ni kita ada dua independent source. Satu voltage 12 volt, satu lagi current source 4 ohm. Jadi bila kita onkan satu source dan kita offkan satu lagi, kalau kita ada voltage source, kalau kita off, dia akan jadi short circuit. Kalau kita ada current source, kita offkan dia, dia akan jadi open circuit. Okay, contoh di sini. Katakan saya nak bermula dengan 12 volt. Saya onkan 12 volt, manakala yang 4 amp ni saya offkan. Jadi, 4 amp ni akan jadi open. Bila saya lukis semula, tiada lagi current source di sini. Okay, circuit saya akan jadi begini. Okay, dan kita tengok 4 dan 3 dalam keadaan series. Okay, kalau saya jumlahkan dia, dia akan dapat 7 ohm. So, bagaimana kita nak kira voltage pada perintang 3 ohm? Okay, kita boleh kira dengan dapatkan nilai current yang lalu pada 3 ohm. Macam mana nak kira current? Jadi kita perlu dapatkan current total terlebih dahulu. Okay, ni current total yang dekat sini. IT. Ataupun sini pun samalah. IT. Current total untuk circuit ni. Macam mana nak kira current total? Kita kena tengok bahagian yang paling hujung. Okay, so kita bermula dekat sini. Kita perlu kira dia punya R total terlebih dahulu. So R total, kalau kita tengok yang paling hujung, so 7 ni akan parallel dengan 2. Kemudian nilai dia akan series pula dengan 5. So R total kita 7 parallel dengan 2. Kemudian akan series dengan 5 ohm. So nilai R total kita adalah 6.556 ohm. Okay. So, dapat R total, kita boleh dapat I total. I total adalah 12, kita punya voltage source, terbahagikan dengan R total. Jadi kita akan dapat nilai 1.830 ampere. Okay, dah dapat I total. Kemudian kita boleh dapatkan nilai current yang lalu pada perintang 3 ohm ni. Let's say saya namakan current yang melalui cabang ni sebagai I0. Okay, samalah ini pun I0. So, apa dia I0? I0 ni kita boleh kira menggunakan current divider rule. Okay, kalau kita nak kira pada cabang di sini, kita ambil nilai resistance yang bertentang cabang dengan dia, iaitu 2. So, 2 per dengan hasil perintang pada kedua-dua cabang, iaitu 2 tambah dengan 7. Kemudian kita darabkan dengan I total. Okay, so bila kita kira, nanti kita akan dapat 0.407 ampere. So sekarang kita dah tahu nilai current yang lalu dekat perintang 3 ohm. Now kita nak kira berapa nilai voltage yang lalu pada voltage pada perintang 3 ohm apabila kita onkan 12 volt sahaja. Okey, so dekat sini kena careful. So bila kita tengok merujuk pada gambar rajah ni, okey, pada soalan ni positif V0 di sebelah kiri. Tetapi bila kita onkan kita punya voltage source, current dia akan bergerak daripada kanan ke kiri. Jadi dia bertentang arah dengan soalan ni.
So, V0 kita perlu ada negatif dekat sini. Okay. So, negatif apa? I0. Negatif I0 darabkan dengan 3 lah. Nilai 3. Sebab V equal to IR. So, V0 adalah negatif I0 darab 3. So, bila kamu kira akan dapat negatif 1.221 volt. So, ini adalah nilai voltage apabila kita onkan 12 volt sahaja. Okay, now kita nak onkan 4 ohm dan kita offkan 12 volt. Okay, kita onkan sini, kita offkan 12 volt. So, 12 volt akan jadi short circuit. Okay, bila kamu lukis, okay, kita akan dapat macam ni. Jadi, macam mana kita nak kira nilai voltage not dekat sini? Okay, positif, negatif. Sekarang V0 kita nak kira yang kedua. Okay, macam mana nak kira dekat situ? So, kamu boleh gunakan apa-apa teknik. Okay, contoh dekat sini saya nak gunakan teknik mesh. Okay, mesh analysis. Actually, saya namakan current yang lalu pada gelung ke atas ni I1. Okay, dekat bawah ni sebagai I2. Dan ini sebagai I3. So, kita buatlah mesh analysis. Okay. So, untuk mesh yang pertama, mesh I1. Okay. So, dekat sini kita tengok, saya jumpa 4. Okay. 4 ohm, lalu dekat 3 ohm dan juga 2 ohm. Pada 3 ohm ni, okay, dia share between I1 dan juga I2. Okay, let's say kita mulakan. So, 4 I1 tambah 3 I1 tolak I3. Okay, sebab I3 bertentang arah. Kemudian dijumpa pula dengan 2. Tambah 2 I1 tolak I2 sama dengan 0. Okay, so jadi kita gabungkan I1, kita akan dapat 9 I1 tolak 2 I2 tolak 3 I3 sama dengan 0. So, kita ada 3 unknown dekat sini. I1, I2 dengan I3. Tapi kita tengok dekat mesh I3 ni, kita ada satu current source. Jadi, bila kita ada current source, kita terus ambil nilai dia. Okay? Bagaimanapun, kita punya I3 ni, kita tengok dia bertentang arah dengan arah current ni. Okay, ini ikut arah jam. Kita punya source 4M ni lawan arah jam. Jadi, I3 kita adalah negatif 4 ampere. So, kita gantikanlah I3 ni dalam persamaan ke atas ni. 9 I1 tolak 2 I2 tolak 3. Ini nilai tadi kita dapat negatif 4 sama dengan 0. Okay. So, bila kita permudahkan persamaan ini, kita akan dapat 9 I1 tolak 2 I2 sama juga dengan negatif 12. So, ini adalah kita punya persamaan yang pertama untuk mesh 1. Okay. Kita tengok pula mesh yang kedua. Okay, mesh yang kedua kita. So, kita buat dia punya analisis untuk mesh I2. Okay, so kita ada 2 ohm ni, okay, dia share 2 dengan 1. So, 2, bila kita buat analisis dekat I2, so 2 I2 tolak I1. Okay, kemudian jalan pula dia jumpa sini. Okay, so tambah 5 I2 tolak I3 sama dengan 0. Okay, so kita gabungkan 5 tambah 2 dapat 7. Okay, yang ni ada negatif 2 I1. Jadi negatif 2 I1 tambah 7 I2 tolak 5
I3 sama dengan kosong. Okey, I3 kita dah ada, negatif 4, kita gantikan dalam persamaan ni. Tolak 5, negatif 4 sama dengan kosong. Okey, jadi kita dapatlah persamaan kita yang kedua iaitu negatif 2 I1 tambah 7 I2 sama juga dengan negatif 20. Okey. Dia dah ada dua persamaan ni, kita boleh selesaikan menggunakan matriks. Okey, jadi kita masukkan kedua-dua persamaan kita ni dalam matriks. Yang pertama tadi kita ada 9. Lepas tu ada negatif 2. I1, I2 sama juga dengan negatif 12. Okey, ni persamaan yang pertama. Yang kedua tadi kita ada negatif 2. Lepas tu 7. Dan negatif 20. Okey, so kita kiralah delta dulu. Okey, delta kita dekat sini 9, negatif 2, negatif 2, 7. So kita buat darab silang. 9 darab 7 tolak negatif 2 darab negatif 2. So kamu akan dapat, saya tunjuk je lah 9 darab 7 tolak negatif 2 darab negatif 2. So kita akan dapat 59. Okey. So kita nak cari tadi V0 kan pada perintang 3 ohm. So kita dah, kemudian kita kira pula delta 1. Delta 1 kita adalah, ni kita ambil yang sama dengan ni, kita letak dekat depan. Negatif 12, negatif 20. Okey, yang belakang sama. Negatif 2, 7. Bila kita darabkan silang, kita akan dapat negatif 1, 2, 4. Okey. So, jadi I1 kita adalah delta 1 per delta. So, kita ambil nilai ni, negatif 124 bagikan dengan 59 akan dapat negatif 2.102. Okey. Kita tengok, kita nak cari tadi V0 dekat sini. So, V0 dekat sini adalah, V0 adalah, tengok positif di hadapan. Dia duduk, dia sharing mesh 1 dengan mesh 3. So, V0 kita yang kedua ni adalah V equal to IR. So, 3, dia punya R. I dia apa? I dia adalah I3 tolak I1. Okay, that's why kita perlu dapatkan nilai I3 dan I1. Tapi I3 dah ada, negatif 4. So, kita perlu cari nilai I1. Kita dah dapat nilai I1. So, V0 kita yang kedua adalah 3 I3 tolak I1. Okay, jadi 3, negatif 4 tolak dengan 3, kita darabkan dengan negatif 2.102. Akan dapat negatif 5.694. Okey. Kita tadi guna teknik superposition. So, jadi last kali kamu perlu tambahlah kedua-dua ni. Jadi, kita punya V0 kita adalah V0 yang pertama. Kita tambahkan dengan V0 kita yang kedua. So, negatif 1.221 yang kita dapat yang pertama. Okey, tambahkan dengan yang ini. Okey. Kita tambahkan dengan negatif 5.694. Kita akan dapat negatif
negatif 6.915 volt. Okey. So, untuk buktikan kamu ni kira betul tanpa tidak, kamu bolehlah cuba teknik lain. Okey. Kamu boleh guna kaedah mesh yang biasa. Sama tak? Kamu kira menggunakan superposition technique.